Petikan komen daripada video lepas datangnya daripada Akagami Den. Bagi aku senang je kalau betul-betul Zoro dah bersedia nak lawan Mata Helang tu, Enma tu bagi hitam permanen dulu baru standing nak lawan Mata Helang Mihawk. Sebab pembuat Enma sendiri kata Enma boleh dihitam kekalkan kalau di tangan orang yang betul. Dalam dunia One Piece ini, pedang hitam kekal pun salah satu tanda kekuatan seseorang pemain gitar katanya pedang tersebut. Seterusnya datangnya daripada PG. Pada pendapat aku, masa Whitebeard kalah, haki belum diperkenalkan lagi. Jadi tak sesuai kita downgradekan watak yang bagi motivate pada kita. Sama macam kita nampak Shanks lagi kuat, tapi tetap kita kena kira Whitebeard je yang dapat gelaran manusia terkuat. Sama kes dengan Zoro. Memang nampak dia lebih kuat dari Oden, tapi rasa macam tak best kita cakap Zoro lebih kuat. Sebab watak-watak hebat ni berperanan sebagai pencetus semangat juang watak-watak penting. Aku rasalah maybe Oda akan kembangkan lagi Haoshoku ke peringkat ke-3 atau 4 sebab nak seimbangkan jika Luffy kena lawan Shanks atau Zoro kena lawan Mihawk. Sekarang ni Haoshoku tahap kedua. Lagipun Zoro masih lagi belum capai tahap Ryuma yang jadikan pedang hitam. Enma belum cukup hangit lagi. Mungkin itu Haoshoku peringkat ke seterusnya kot. Yang tu baru layak lawan Mihawk. Sekarang ni semua 3 jenis haki tu dah masuk level kedua. Haki Shanks macam lebih dari semua level itu sebab dia boleh tengok masa depan lagi panjang dengan boleh guna Haoshoku haki jarak jauh. Ni dah jelas akan ada lagi haki yang lagi advance akan diperkenalkan. Tapi kita tetap tak boleh downgradekan Kaido dengan Big Mom. Kita ni sebenarnya dibuat untuk bandingkan siapa yang kuat, siapa yang lemah. Tapi dalam fasa Battle Royale nanti, Oda akan buat kita confused dengan watak mana sebenarnya yang kuat sebab bukan itu dah yang di-highlightkan. Kalau fikir logik, bila dah level New World ni, semua yang sampai sana dah garanti kuat dah. Tak perlu downgradekan siapa-siapa dah. Ia akan lebih kepada siapa yang Oda akan jatuhkan sendiri. Law dengan Kid total loss tu pun tak dijangka. Sepatutnya tak layak kalah. Gak pun kita rasa tak layak luka pun. Ini kan pula kalah. Tapi setiap arc mesti akan ada upgrade power. Bila fikir macam ni, akan rasa Nika sekalipun belum boleh menang dengan Shanks, Zoro pun belum boleh lawan Mihawk. Inilah sebab kita pun tak pernah tengok Shanks atau Mihawk berlawan dengan serius. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Vertu and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, kali ni aku nak cerita fan-made manga dengan korang berkenaan kisah pertarungan Akagami no Shanks dan Mihawk. Ingat tu, ini hanyalah fan-made dan bukannya kisah sebenar. Fan-made ini dihasilkan oleh Profesor Gemini dan aku ada letak link di description bagi yang nak baca fan-made Shanks vs Mihawk. Dulu Shanks dan Mihawk merupakan rival antara mereka dan selalu berduel sehinggalah Shanks kehilangan tangannya, baru Mihawk sudah tidak berminat lagi untuk bertarung dengan Shanks ini. Dan yes, memangnya pertarungan ini menjadi satu misteri yang sangat besar dan ramai sangat yang berteori. Ada yang kata Shanks menang lah, ada yang kata Mihawk menang lah. Jadi dekat sini jom kita tengok pula apakah pandangan dari karya Profesor Gemini ini tentang apakah yang berlaku dalam pertarungan Shanks versus Mihawk suatu ketika dahulu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video daripada aku. Follow TikTok aku untuk mendengarkan teori, fakta-fakta pendek dari aku. Dan sekiranya korang ingin membantu channel ini, sila berikan sumbangan menerusi super thanks seikhlas hati korang. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekuzu Yarodomo. Kisah anak diberi ubat cabut lari, ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri. Anak minum ubat batuk yang diberi. Membuka tirai fan-made manga chapter ini ditunjukkan satu pertarungan yang amat dahsyat telah berlaku di sebuah pulau di kawasan East Blue. Kesan dari pertarungan itu telah menyebabkan banyak kesan-kesan tebasan pada bukit, gunung dan tanah di pulau tersebut. Kemudian Akagami no Shanks, kapten dari Red Hair Pirate, dan Mihawk, the world's strongest swordsman, telah berdiri dan berhadapan antara satu sama lain. Dan Shanks berkata, sekarang aku dah jumpa perempuan yang paling hot dekat Grand Line. Aku cakap ni Hawk Eyes, yang dia sangat cantik dan menawan. Mihawk menjawab, itulah cerita yang aku dengar paling merapu dari kau untuk sekarang. Dan sekali lagi aku nak hadap kau dengan mabuknya dan itu sangat meremehkan aku. Jadi cepatlah habiskan alkohol kau itu, Shanks. Shanks berkata, janganlah jealous. Aduh, macam tak biasa pula. Mihawk menjawab, aku juga sebenarnya dah jumpa dengan pemedang wanita yang lebih kuat dari engkau, Shanks. Jadi Shanks pun ketawa besar lah lepas tu dan berkata,
Itu lagi-lagi merapu Mihawk. Kemudian terlihat Shanks telah menghabiskan alkoholnya dan Shanks berkata, "Alright, adakah patut kita sambung?" Mihawk menjawab, "Yes, aku bersetuju." Lalu kedua-dua mereka telah bersedia untuk mulakan serangan dan dengan pantas terlihat Shanks mahupun Mihawk kedua-duanya telah berikan satu tebasan pedang antara satu sama lain dan mencetuskan aura haus Shokohaki yang sangat luar biasa. Kemudian Mihawk berkata, "Aku tertanya-tanya bagaimana orang sekuat kau mampu mendapatkan luka di mata kau itu." Shanks menjawab, "Aku rasa aku balik dan sikit kurang fokus." Lalu Mihawk berkata, "Aku tak rasa ianya sesimpel itu." Dan Mihawk memberikan satu serangan strongest slash kepada Shanks. Namun setelah itu kita dapat melihat Shanks bersedia dengan haki dan pedangnya dan akhirnya Shanks menepis serangan itu sehinggakan ia terbahagi kepada dua bahagian dan menyebabkan gunung di belakangnya terbelah kepada dua bahagian dari setiap serangan itu. Jadi disebabkan serangan seperti itu, adalah seorang kru Shanks berkata, "Woi, boleh tak minta bos bertenang sikit?" Yasuo menjawab, "Janganlah bergurau." Ben Beckman sambung, "Jangan risaulah Rookie, Kapten takkan cederakan orang lain. Kalau Kapten relax je memanjang, bosanlah pertarungan ni nanti." Lucky Roo berkata, "Sebelum ni aku pernah tanya macam tu juga, tapi itulah, bila aku cakap macam tu, hilang terus makanan aku. Jangan main-main." Kembali ke adegan pertarungan di mana Shanks dan Mihawk saling beradu pedang dan terlihat tercetusnya impak kemusnahan yang cukup menggerunkan. Lalu pertarungan mereka terhenti seketika. Mihawk berkata, "Sedang selama ini aku melawan kau, kau tak pernah dapat sebarang luka. Jadi ceritalah dengan aku, Shanks." Shanks menjawab, "Tengoklah, ada yang merayu." Mihawk berkata, "Jadi baiklah, kalau kau dah tak nak bagi tahu sangat, biar aku yang buatkan kau cerita apa yang telah berlaku." Dan Mihawk bersedia untuk memberikan satu lagi serangan kepada Shanks. Shanks berkata, "Jadi cubalah." Dan ternyata disebabkan mereka berdua cuba membalas serangan pada waktu yang sama, akhirnya terlihat kedua-dua pedang mereka berada di leher masing-masing. Shanks berkata, "Woi, jaga-jaga dengan topi aku, jangan sampai terkena pula." Mihawk menjawab, "Taklah, aku target leher kau je." Dan Shanks berkata, "Jadi apa yang membuatkan pembunuh bersiri seperti kau berada di sini, Mihawk menjawab, "Aduh, jangan buang masa lah. Okey, baiklah, aku bagi tahu. Sebenarnya hati aku terdetik ke sini dan kau boleh katakan yang kehadiran aku ke sini adalah disebabkan takdir yang membuatkan aku berjumpa dengan seseorang dan mengatakan yang dunia sudah pun berubah. Era yang baru tak lama lagi akan segera muncul. Aku dapat rasakannya, generasi yang baru, kekuatan yang baru. Era yang baru akan hadir dalam tempoh masa yang singkat." Lepas tu Shanks ketawa setelah itu dan dia berkata, "Sebenarnya itu pun alasan aku ada dekat sini juga. Tapi ianya bukan hanya disebabkan takdir, tapi kerana Kapten Goldie Roger pernah mengatakan dengan rahsia Will of D." Mihawk kemudiannya berkata, tak ada juga. Tapi ayo kita selesaikan pertarungan ini segera." Shanks berkata, "Nampaknya aku tak boleh tolak kali ini." Dan terlihat Shanks dan Mihawk bersedia untuk menyerang. Kemudian Shanks dengan pantas menuju ke arah Mihawk untuk satu lagi serangan. Dan adakah itu kamu sari? Namun terlihat Mihawk juga bersedia dengan final slashnya. Dan disebabkan itu, kali ini bukan sahaja tercetusnya aura haus Shokohaki, bahkan impak haki itu telah pergi ke kapal Red Hair Pirate. Seolah-olah adegan ini mirip seperti pertembungan legenda antara Goldie Roger menentang Shirohige. Dan terlihat Shanks dan Mihawk enjoy dengan pertarungan mereka. Jadi disebabkan itu, Rocky pun sekali lagi terkejut kerana dia dah tak mampu menahan semua ini lagi. Namun Ben Beckman hanya tenang dan suruh Rocky itu relax sedikit. Lalu pertarungan antara Shanks dan Mihawk telah berakhir dan Shanks berkata, nampaknya kita berlebih-lebih lagi kali ini." Mihawk menjawab, "Okey, baiklah, nampaknya aku perlu ke pulau lain pula dan thank you untuk ini, Shanks. Jadi sekarang kita akan berpisah." Namun sebelum Mihawk pergi, Shanks berkata, "Oi, Hawkeye, janji selepas ini jika kita bertemu lagi, kita akan melihat seseorang yang telah ditakdirkan itu untuk mengubah era ini." Dan Mihawk pula kali ini ketawa besar dan berkata, "Hei lembab, aku memang akan pegang pada janji. Tapi kau tulah, jangan asyik terleka dan jangan berani kau hilang satu tangan atau dua tangan sekaligus. Jadi nampaknya selamat tinggal, Kapten." Shanks menjawab, "Baiklah, sama juga dengan kau." Lalu ditunjukkan kru Red Hair Pirate telah berkumpul di hadapan Shanks dan berkata, "Hei Kapten, siapa yang menang dalam pertarungan ini? Adakah kau, Kapten? Kau selalu buatkan mata helang tu nak terkencing." "Ayo Kapten, next station." Tapi Lucky Roo pun berkata juga, "Jadi siapa menang, Kapten?" Namun Yasuo menjawab, "Oi gemuk, diamlah, jangan bagi aku fikir dan sakit kepala dekat sini." Dan setelah itu terlihat kru dan kapal Red Hair bersedia untuk berlabuh dan pergi ke tujuan seterusnya.
Dan seseorang kru Shanks bertanya, "Kapten, ke mana tempat yang boleh kita panggil rumah sekarang?" Shanks berkata, "Baiklah, jom kita pergi ke Fuchsia Village." Dan tamat untuk pertarungan yang sangat seru antara Akagami no Shanks menentang Mihawk. Jadi macam mana guys? Puas hati ke tak fanmade ni? Dan aku macam percaya juga dengan jalan cerita dia. Walaupun aku tahu ini hanyalah fanmade sahaja, tapi bagi aku okey je lah jika pertarungan Shanks dan Mihawk yang sebenar dilukis dan diceritakan seperti ini. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Dan kalau korang mempunyai pendapat untuk pertarungan ini, korang boleh dropkan komen korang semua di bawah. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Kalau korang suka dengan channel ini, nak bagi hadiah kat kita orang, korang boleh tekan dekat button super thanks. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Mizan yang telah memberikan super thanks sebanyak RM119.90 dengan komennya, "Thanks, semoga kita semua dimurahkan rezeki." Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Al-Mizan. Semoga awak juga dimurahkan rezeki, diperpanjangkan umur dalam kesihatan yang baik untuk berbakti kepada agama, keluarga dan masyarakat. Masya Allah. Jadi guys, bersempena dengan Maulidur Rasul yang kita sambut pada hari ini, izinkan aku untuk menyampaikan sebuah syair untuk menyatakan kerinduan dan tanda terima kasih kepada baginda Nabi SAW. Dan kalau korang tahu syair ini, jom kita nyanyikan sama-sama. Bismillah. Rindunya aku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah, matanya terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak, jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak, dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram, tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, Rukanah tertewas lalu memeluk Islam, rambutnya ikal mayang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang, ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi, helaian bulunya
tetapkan terus wujud. Hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jaguh, hidung baginda mancung. Dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Nafas berbau wangi, semerbak kasturi. Sukakan bersugi, yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati. Takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Berjarak gigi hadapan, cahaya kelihatan. Segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah. Membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud. Sekalipun maksum, sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lamanya bertahajud. Banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah.